Naratif anti-Cina, anti-Melayu nak bawa Malaysia ke mana? Persekutuan Tanah Melayu merdeka pada 31 Ogos 1957, Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963. Maknanya pada 16 September 2023 ini, usia negara yang kita cintai ini ialah 60 tahun. Bagi UMNO yang muncul sebelum kemerdekaan, sudah tentu ia telah mencapai usia yang matang, bukan lagi parti politik remaja yang terkial-kial mencari tapak yang kukuh untuk berdiri. Namun, hari ini UMNO mengalami defisit kepercayaan daripada anak muda kerana kesilapannya sendiri. Kesilapan itu dieksploitasi oleh parti seperihannya bersatu untuk memancing pengundi muda yang percaya kepada naratif palsu yang dibina parti itu untuk menolak UMNO dan Pakatan Harapan. Antara naratif palsu itu ialah kononnya Pakatan Harapan parti yang menyokong LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Lelaki akan dibenarkan berkahwin dengan lelaki seperti yang disebut oleh Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria. Ternyata ia fitnah kerana beliau telah meminta maaf kepada pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menarik balik kenyataannya. Selain itu, ditularkan juga fitnah kononnya jika Pakatan Harapan menang, pelajar sekolah perempuan akan dipaksa membuka tudung dan memakai skirt. Juga kononnya pelajar lelaki dipaksa memakai seluar pendek. Malaysia, kata mereka, akan diperintah oleh komunis yang ganas kerana DAP Parti Komunis dan anti-Islam serta anti-Melayu. Kini, sudah 6 bulan kerajaan perpaduan memegang tampuk pemerintahan negara. Adakah semua tomahan itu menjadi kenyataan? Tidak ada satu pun perkara buruk yang ditakuti oleh anak muda Melayu itu menjadi kenyataan. Malangnya, UMNO gagal menjana keuntungan daripada naratif songsang Perikatan Nasional. Sebaliknya, ia membuka pintu mata hati Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh untuk menyaksikan apa yang benar dan apa yang fitnah. Beliau melihat penyertaan DAP dalam kerajaan perpaduan adalah bukti bahawa parti itu bukanlah raksasa anti-Melayu seperti yang diuar-uarkan. Akmal berkata sentimen DAP anti-Melayu adalah hasil daripada pemikiran negatif yang ditanam sejak kecil ke dalam fikiran orang ramai. Sejak kita menjadi kerajaan perpaduan, kita perlu membuktikan kepada rakyat bahawa apa yang mereka percaya tentang DAP anti-Melayu adalah salah dan terpesong, katanya dalam wawancara Sinar Harian baru-baru ini. Malah Akmal menyifatkan UMNO kini lebih terbuka dan mengalu-alukan orang muda serta lebih bersedia untuk mendengar pandangan berbeza berbanding UMNO pada zaman kegemilangannya apabila ia menguasai kerajaan dengan majoriti 2/3 parlimen. Dalam satu program berani semuka bertajuk Anak Muda Pilih Siapa yang disiarkan secara langsung di Facebook Sinar Harian, sebelum pilihan raya umum ke-15 lalu, Ketua Pemuda Sosialis DAP DAPC Dr. Kelvin Yee Lee Wen mencabar mereka yang menuduh DAP komunis supaya melaporkannya kepada polis jika ada bukti. Malah beliau sendiri akan bersama mereka yang mahu membuat laporan kepada pihak polis. Komunis adalah salah atau haram di Malaysia. Jika Presiden PAS katakan ada ahli DAP yang sokong komunis, saya mempersilakan beliau untuk membuat laporan polis. Jangan hanya fitnah atau tulis di Facebook, jangan cuba nak kelirukan orang ramai. Sila buat laporan polis. Jika benar-benar ada, saya akan menyokong sebab saya dari Sarawak, ayah saya juga pernah melihat keganasan komunis, katanya. Sehingga hari ini, Presiden PAS yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional gagal mengeluarkan apa-apa bukti berhubung dakwaannya bahawa DAP komunis. Tanpa bukti, ia kekal sebagai satu fitnah jahat. Untuk rekod, Timbalan Ketua Kebangsaan DAPC ialah seorang wanita Melayu, Yong Syafura Osman. UMNO dan DAP hari ini adalah rakan gabungan dalam kerajaan perpaduan yang disyadangkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Justru adalah tidak keterlaluan apabila Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Selangor, Izwan Kasim, mengingatkan Perikatan Nasional supaya jangan terlalu yakin dengan sokongan pengundi muda pada pilihan raya negeri nanti. Mood pengundi muda mereka sentiasa berubah-ubah dan ia bergantung kepada keadaan semasa. Oleh itu, PN tidak boleh menganggap pengundi muda itu sebagai bank vote mereka, katanya kepada Harapan Daily. Menurut beliau, sokongan anak muda kepada kerajaan perpaduan semakin meningkat yang membuka ruang untuk gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional menawan Selangor pada PRN tidak lama lagi. Berdasarkan dapatan-dapatan baharu, kita lihat pengundi muda berusia 18 hingga 24 tahun sudah mula menunjukkan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Jadi ia sudah tentu akan diterjemahkan dalam pilihan raya negeri nanti, tegasnya. Selangor ialah negeri yang menjadi impian Perikatan Nasional untuk ditawan pada pilihan raya negeri yang dijangka akan diadakan pada Ogos tahun ini. Anak muda usah terus terbuai dengan naratif karut bahawa DAP anti-Melayu atau komunis kerana itu semua terbit daripada sifat perkauman yang sempit. Ini negara kita yang perlu kita takbir bersama, Melayu, Cina, India, Kadazan, Bajau, Murud, Iban, Bidayuh dan lain-lain.
mempunyai hak yang sama sebagai rakyat yang setia kepada negara. Malaysia akan hancur jika kita benarkan negara ini diperintah oleh gerombolan yang gemar menyebar dakwah palsu dan melaga-lagakan hubungan baik antara kaum. Ayuh anak muda, kita bina negara ini dengan tekad untuk hidup bersama demi kemakmuran negara.